Assalamualaikum. Nama saya Nur Atika Izzati binti Syamuddin dan nombor matrik saya AA210949. Lukisan kejuruteraan merupakan lukisan garisan-garisan yang dibentuk menggunakan pensel. Lukisan ini dilakukan dengan menggunakan peralatan lukisan kejuruteraan seperti jangka lukis, sesiku T, set sesiku, papan lukisan dan kertas lukisan yang bersaiz A3. Lukisan ini juga merupakan gambaran sebenar bagi sesuatu bentuk objek yang mempunyai saiz dan ukuran. Selain itu, ia juga menggunakan aplikasi AutoCAD yang merupakan ilustrasi 2D atau 3D terperinci yang memaparkan komponen projek kejuruteraan atau seni bina. Reka bentuk bantuan komputer menggunakan perisian untuk mencipta lukisan untuk digunakan sepanjang keseluruhan projek reka bentuk, iaitu daripada reka bentuk konsep kepada pembinaan atau pemasangan. Setiap jurutera mestilah mengetahui cara untuk menggunakan aplikasi ini. Mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang efektif dalam kelompok sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik yang digubal bagi mewujudkan pelajar berpengetahuan dan berkemahiran asas profesional bidang pekerjaan teknikal seiring dengan perkembangan teknologi. Perancangan merupakan langkah pertama sebelum melaksanakan sesuatu pembinaan dan setiap jurutera mestilah mengetahui spesifikasi bangunan yang menunjukkan ukuran, bentuk dan bahan secara terperinci supaya pembinaan dapat dilakukan dengan baik. Dalam lukisan ini, terdapat beberapa pandangan seperti pelan lantai, pandangan hadapan, pandangan belakang serta pandangan sisi yang boleh dibuat. Selain itu, lukisan struktur juga perlu disertakan iaitu mempunyai lukisan asas, rasuk, tiang dan lain-lain. Oleh itu, setiap pelajar perlu membentuk satu kumpulan yang terdiri daripada 4 orang ahli dan setiap kumpulan hendaklah merancang satu rumah yang merangkumi lukisan arkitek serta lukisan struktur yang terperinci dan lengkap berdimensi. Dalam laporan ini, kami akan memperincikan tentang ciri-ciri rumah, jenis rumah, bahan yang digunakan, jenis bumbung dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Muhammad bin Muhammad Sufian. Konsep rumah ini ialah rumah banglo tradisional ataupun dikenali dengan klasik moden. Rumah tradisional ini amatlah menarik dan unik dari segi reka bentuknya serta kaya dengan kebudayaan Melayu. Rumah banglo tradisional ini direka berdasarkan rumah tradisional Melayu yang asal. Kos pembiayaan rumah kayu ini amatlah tinggi sedikit berbanding dengan rumah batu, ekoran daripada harga kayu yang meningkat di pasaran. Kami telah mengubah pelan asal bagi menjadikannya lebih murah dan moden tanpa mengubah identiti rumah tradisional tersebut. Selain itu, kedudukan serambi yang diletakkan di hadapan sekali sebagai ruang umum menyambut tetamu diikuti dengan rumah ibu sebagai ruang utama kekeluargaan dan kerajaan adalah menepati keperluan budaya masyarakat Melayu yang mengutamakan layanan terhadap tetamu dan dalam masa yang sama menjaga tahap privasi ahli keluarga mengikut hukum agama Islam. Rumah ini mempunyai kawasan untuk bercucuk tanam dan kawasan untuk kanak-kanak ingin bermain di kawasan luar. Kami ingin menyelesaikan masalah mereka yang mempunyai rumah tradisional tetapi sesuai dengan peredaran zaman serta harga yang berpatutan. Kami menjaminkan harga yang murah tetapi selesa untuk diduduki. Rumah ini bukan sahaja sesuai dibina di kawasan kampung, namun di bandar juga boleh dibina. Nilai hartanah yang dilaburkan oleh pembeli-pembeli perlu ditandingi dengan kualiti produk yang tinggi yang memberi keselesaan kepada penghuni. Seterusnya, saya ingin menerangkan mengenai keluasan rumah. Sebuah rumah banglo satu tingkat yang berukuran dan boleh memuatkan 1 bilik tidur utama, 3 bilik tidur dan 2 bilik air.
Dari segi susunan atau ruang pula, ruang tamu yang berkonsepkan moden dengan luas diletakkan di bahagian hadapan membolehkan tetamu yang bertandang tidak perlu berjalan jauh ke dalam rumah untuk duduk. Ruang makan besar sederhana yang terletak berhampiran dengan dapur membolehkan makanan mudah untuk dibawa dari dapur dan dibersihkan. Sebuah bilik air yang terletak berhampiran dengan bilik tidur utama dan sebuah tandas lagi diletakkan berhampiran dengan 3 bilik yang lain untuk memudahkan pergerakan penghuni bilik untuk menggunakan bilik air dengan cara berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal bin Zaid. Nombor matrik saya AA212360. Baiklah, sekarang saya akan membentangkan mengenai jenis-jenis bahan. Jenis-jenis bahan terbagi kepada dua. Yang pertama adalah bahan-bahan asas, yang kedua adalah bahan-bahan sampingan. Untuk bahan-bahan asas, yang pertama adalah batu bata. Dari segi pemilihan batu bata, kami telah menggunakan bata merah kerana ianya tahan lama. Kos untuk batu bata merah adalah 42 sen untuk satu, dan ia dapat menjadikan rumah lebih sejuk dan nyaman. Yang kedua adalah simen. Simen, kami telah menggunakan simen jenis Portland kerana ianya cepat kering. Kos untuk satu beg simen Portland berharga RM16 dan RM16 itu bersama dengan 50 kg. Tujuan kami menggunakan simen Portland ni kerana ia dapat menjadikan jengkaman antara bata lebih kuat. Yang ketiga adalah kayu. Kayu merupakan item yang paling penting dalam pembinaan rumah ini. Kayu, dari segi kayu pula kami menggunakan kayu kekatung, kayu cengal, kayu balau merah kerana ianya berkualiti tinggi. Ia dapat digunakan pada bahagian atap, lantai rumah, dinding rumah, tingkap dan tiang rumah. Dan yang terakhir ataupun yang keempat adalah besi. Besi pula kami menggunakan keluli yang padat, dan harga jualan besi pula mengikut ketebalan dan ukurannya. Okey, untuk bahan-bahan sampingan pula, yang pertama adalah atap. Atap yang kami gunakan adalah atap genting Monia Contour. Ianya berkualiti dan terbaik dalam pasaran di Malaysia, tidak menyerap haba dan terdapat lapisan glaze. Atap genting merupakan atap yang sejuk. Harga sekeping bagi atap genting ni adalah RM1.75. Yang kedua adalah tingkap. Disebabkan oleh kami membuat rumah tradisional ataupun rumah kayu, jadi kami menggunakan tingkap kayu. Digunakan kerana ianya cantik, lebih tradisional serta mempunyai ukiran yang berseni, merupakan penebat bunyi yang baik dan harga yang berpatutan. Yang ketiga adalah cat. Cat yang kami menggunakan sebabkan oleh rumah ni adalah rumah kayu, jadi kami menggunakan cat yang sesuai untuk rumah kayu ini. Jadi selepas kami membuat kajian mengenai cat yang sesuai untuk kami gunakan adalah cat Dulux V-Gloss. Ianya sangat berkualiti dan tahan lama. Terlihat mengilap, dia tahan lama, dapat menjimatkan kos untuk jangka masa panjang. Harga untuk 1 liter tin cat adalah RM44. Dan yang terakhir adalah kemasan lantai. Kemasan lantai kami menggunakan mozaik dan jubin seramik. Pada bahagian dapur, kami menggunakan mozaik bagi memudahkan kerja pembersihan selepas memasak dan sebagainya. Pada bahagian bilik air pula, kami menggunakan mozaik, tapi permukaannya sedikit kasar kerana kami ingin mengurangkan risiko untuk tergelincir dan terjatuh. Pada bahagian dapur, kami menggunakan mozaik seperti biasa ataupun mozaik jenis yang biasa dan menarik. Dan akhir sekali, pada bahagian jubin tangga rumah, kami menggunakan jubin seramik. Seterusnya saya ingin menerangkan mengenai ciri rumah umum. Pelan tapak rumah banglo ini iaitu satu tingkat ini berkeluasan dengan 17,000 meter lebar dan 24,000 meter panjang. Rumah ini terdapat 9 bahagian iaitu ruang tamu, dapur termasuk ruang makan, serambi, 1 bilik tidur utama, 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Rumah ini mempunyai 8 pintu dan mempunyai 17 tingkap. Antara ciri-ciri yang berada di dalam bahagian rumah.
Yang pertama ialah bilik tidur utama, bilik tidur 2, bilik tidur 3, tidur 4, seterusnya dapur dan ruang makan, bilik air utama. Seterusnya kita balik kepada ruang tamu yang berkeluasan 6,000 meter panjang dan 8,001 meter lebar. Akhir sekali ialah serambi yang berkeluasan 2,999 meter lebar dan 9,999 meter panjang. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akmal Hafiz bin Al-Fandi, nombor kad matrik AA210492. Okey, seterusnya kami akan menerangkan mengenai pelan bumbung. Bumbung yang kami pilih ialah bumbung yang berbentuk limas yang digabungkan dengan jenis bumbung masjid. Dibina dengan kecurungan tidak kurang daripada 10 darjah dari garisan ufuk. Mempunyai unsur rumah Melayu tradisional, terutamanya ciri hiasan kererai dan alas tiang rumah. Struktur binaan bumbung adalah bumbung 2 lapis, iaitu bumbung antara lapisan pertama dan lapisan kedua berbentuk. Bumbung dibina dengan kecurunan yang curam. Bahagian paling atas dalam sesuatu binaan bumbung bertugas sebagai pelindung, penebat dan bahan kalas air. Bahan-bahan tradisi yang digunakan untuk penutup bumbung curam ialah genting tanah liat, kepingan batu iaitu slat dan kepingan papan. Bumbung rumah tradisional moden yang kami pilih ialah atap genting konkrit yang tidak berbunyi bising apabila hujan yang di samping tahan lama. Tidak berbunyi bising, maka ia adalah kedap bunyi. Okey, selanjutnya kami akan menerangkan mengenai lokasi pembinaan rumah kami. Kawasan yang kami pilih iaitu di kawasan selatan Malaysia, iaitu yang terletak di negeri Johor Darul Takzim. Daerah yang kami pilih iaitu daerah Batu Pahat Johor di Berserai, Batu Pahat. Kawasan tanah rata bagi memudahkan pembinaan di samping menjimatkan kos pembinaan, iaitu antaranya kawasan yang kami pilih adalah kawasan Tanah Pamah. Merupakan kawasan yang strategik kerana berada di kawasan antara Paguh dan Perak Raja. Masa yang diperlukan untuk ke bandar Universiti Paguh hanya sekitar 58 minit dan hanya 25 minit hendak ke Universiti Tun Hussein On Perak Raja. Mengambil masa 20 minit ke kawasan MRSM dan Sekolah Sains Batu Pahat. Perjalanan untuk ke bandar Batu Pahat mengambil sekitar 5 minit dan 10 minit hendak ke Batu Pahat Mall. Keluasan lot yang kami pilih adalah 3.6879 hektar. Okey, selanjutnya kami akan menerangkan berkaitan dengan kos pembinaan rumah, iaitu anggaran kasar kos pembinaan rumah iaitu sebanyak RM400,800 Malaysia. Kos bagi pembinaan tapak tanah iaitu sebanyak RM120,000 Malaysia. Jumlah kawasan pembinaan iaitu 156.564 kaki persegi. Upah tukar induk iaitu sebanyak RM28,162.15. Anggaran kadar upah tukang paip iaitu sebanyak RM3,129.13 sen. Jumlah kadar upah tukar shilling iaitu sebanyak RM4,380.78 sen. Kadar upah tukar bagi manhole iaitu sebanyak RM200 sebiji. Tangki safety RM1000 sebiji. Telaga buang RM500 sebiji. Anggaran kadar upah tukar kumbahan iaitu sebanyak RM3,000 Malaysia. Anggaran kadar upah tukar tingkap iaitu sebanyak RM16,000 Malaysia. Kerana tingkat yang kami pilih iaitu tingkat yang diimport daripada luar negara dengan ciri-ciri khas yang tertentu. Upah pasang DB box untuk single phase iaitu sebanyak RM800 Malaysia. Anggaran kadar upah tukang elektrik iaitu sebanyak RM12,270 Malaysia. Anggaran kadar upah tukang paip iaitu RM6,000 Malaysia. Anggaran harga untuk bumbung serta upah pemasangan iaitu tidak kurang tidak lebih RM19,000 Malaysia. Sekeping antar kongkot berharga RM2.60. Sekian, terima kasih. Kesimpulan, konklusinya, lukisan kejuruteraan adalah sangat penting bagi mereka yang ingin membentuk dan membina sesuatu bangunan sebelum mendirikan bangunan. Lukisan kejuruteraan ini juga mengandungi pelbagai aspek penting kerana ia menggambarkan penyelidikan dan idea seperti pelan, pandangan sisi dan pandangan belakang sesuatu bangunan.
Oleh itu, aplikasi AutoCAD memainkan peranan penting dalam menghasilkan plan-plan ini. Dengan menggunakan aplikasi AutoCAD, kumpulan kami berjaya melukis pelan, pandangan sisi dan pandangan belakang berkaitan rumah yang ingin kami tubuhkan. Akhir sekali, ribuan terima kasih diucapkan kepada pensyarah kami iaitu Tan Sri Dr. Muhammad Azim bin Muhammad Azmi kerana banyak memberi pendapat, petunjuk dan ajar sepanjang sesi perkuliahan kerana ilmu yang disampaikan amatlah kami hargai dan berguna oleh kami bagi melaksanakan projek ini. Sekian daripada kami, terima kasih.